Nama saya Nurul Syazana binti Mudin, nombor metrik 25689. Akta Fitnah 1957 telah diperkenalkan dan dikuatkuasakan di Malaysia pada 1 Julai 1957 dan bagi negeri Sabah dan Sarawak pada 6 Mei 1965. Ia digunakan dalam mentadbir Undang-Undang Fitnah di Malaysia. Akta ini terus digunapakai oleh masyarakat dalam melindungi status, hak dan reputasi mereka daripada dicerobohi oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Akta Fitnah 1957 bukan sahaja menjadi medium untuk menghukum, malah sebagai digunakan untuk mencegah penyebaran fitnah. Fitnah adalah pernyataan fakta yang tidak benar serta memudaratkan reputasi seseorang dan diterbitkan dengan kesalahan yang bermaksud sebagai akibat kecuaian atau niat jahat. Penyebaran fitnah sangat mudah, antara kemudahan perkhidmatan pesanan SMS, laman web, email dan telah menjadikannya lebih mudah, cepat, luas dan murah untuk menerbitkan maklumat. Fitnah biasanya disebut sebagai merosakkan reputasi orang lain dengan kata-kata bertulis atau dari mulut ke mulut. Ia juga cenderung membuat mereka menjauhi atau mengelakkan mangsa, menjadikan mangsa kebencian, penghinaan atau ejekan orang ramai, atau merendahkan mangsa dalam profesion atau perniagaannya. Hai, saya Atira, nombor metrik 264623. Saya akan menerangkan tentang faktor-faktor berlakunya fitnah dan kes-kes yang berkaitan dengan fitnah. Okey, terdapat 3 faktor yang kita ambil kira, iaitu isu sensitiviti untuk mendapat keuntungan dan juga perasaan iri hati, dengki dan cemburu. Saya ambil untuk mendapat keuntungan untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Contohnya macam cyber trooper yang telah diupah oleh ahli politik untuk menyebarkan fitnah di media sosial tentang pihak lawan. So, apabila cyber trooper ini berjaya menjalankan tugasannya seperti yang dikehendaki oleh ahli politik tersebut, jadi ahli politik tersebut akan membayar ganjaran yang sangat lumayan kepada dia. Seterusnya kes, terdapat 2 kes di sini. Kedua-dua kes ini berkaitan dengan fitnah dan dakwaan bagi plaintiff untuk kedua-dua kes ini gagal kerana tuduhan yang mereka buat tidak berasas, dan oleh itu mereka terpaksa membayar kos yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Diba binti Muhammad Fazli, nombor metrik 264208, dan saya akan terangkan tentang konsep Akta Fitnah 1957. Fitnah ini terdiri kepada 3, iaitu slander, libel dan juga perundangan. Slander ini berlaku apabila fitnah itu dilakukan secara lisan dan secara langsung terus ke telinga. Pada dahulu kala, tindakan slander ini sukar untuk dituntut kerana ia sukar untuk mendapatkan bukti. Namun teknologi sekarang makin maju dan perbuatan slander ini boleh didapati melalui televisyen dan juga radio. Kedua adalah libel. Libel apabila fitnah itu dilakukan melalui penulisan. Ia boleh dikesan melalui akhbar, majalah, buku dan juga lain-lain. Yang ketiga adalah perundangan. Terdapat 2 kategori bagi saman, iaitu perundangan sivil berupa saman dan juga perundangan jenayah. Mereka boleh mengambil tindakan secara sivil jika individu tersebut merasakan mereka telah difitnah. Mereka juga boleh melaporkan kepada pihak polis mengenai isu fitnah yang menimpa diri mereka bagi penyiasatan di bawah undang-undang yang diperuntukkan mengikut jenis fitnah. Seterusnya adalah tentang prinsip common law. Common law berasal daripada perkataan Inggeris yang bermaksud undang-undang semua atau undang-undang am. Sekiranya kes berkenaan fitnah berlaku, maka mereka akan terikat di bawah common law dan statut yang telah termaktub di bawah Akta Fitnah 1957 dan tata cara yang terletak di bawah Aturan 78 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. 3 elemen ini perlu dirujuk jika satu kes fitnah itu berlaku. Seterusnya, plaintiff, iaitu orang yang menyaman harus membuktikan bahawa terdapat unsur fitnah atau ungkapan fitnah yang dikeluarkan melalui defendant, iaitu orang yang disaman adalah satu bentuk fitnah. Kedua, kenyataan fitnah itu telah disebarkan melalui ramai pihak atau pihak ketiga. Plaintiff harus membuktikan bahawa fitnah yang telah disebarkan itu dia telah mendapat kerugian akibat penyebaran tersebut. Contoh akta fitnah yang kita boleh kaitkan adalah Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Ismail
dan Anor lawan dengan Nurul Izzah Anwar dan Anor, serta Sejati Maju Construction Sendirian Berhad versus Tong Xiaomi. Dua-dua kes ini mereka gagal untuk mempertahankan diri mereka bahawa mereka telah difitnah kerana mereka tidak cukup syarat yang telah sebut tadi. Jadi ini menunjukkan bahawa kes fitnah ini adalah sangat berat kerana ia melibatkan banyak pihak. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Nova Rahim binti Abdul Rashid, nombor matrik 264595. Hari ini saya akan bentangkan mengenai seksyen yang terdapat di bawah Akta Fitnah 1957. Antara seksyen yang terdapat di bawah Akta Fitnah ini adalah seksyen 8, di mana seksyen 8 ni dia menceritakan mengenai terdapat beberapa bentuk jenis defenses yang boleh digunakan oleh defendant untuk melindungi diri mereka. Contoh, merujuk kepada kes Sejati Maju Construction lawan Tong Xiaomi, di mana defendant berjaya menyatakan bahawa ungkapan yang dikatakan adalah merupakan satu fakta yang benar. Jadi ini membuktikan bahawa kes ini bukan merupakan kes fitnah yang ingin menjatuhkan imej atau memburukkan reputasi pihak plaintiff. Seterusnya, untuk seksyen yang kedua, seksyen 9, di mana di bawah seksyen ini dia menceritakan mengenai terdapat satu bentuk perlindungan atau yang dipanggil sebagai komen secara adil ataupun fair comment. Fair comment ini memberi ataupun komen secara adil ini memberi maksud bahawa segala ungkapan ataupun kenyataan yang berupa pendapat semata-mata berlandaskan kepada satu fakta yang benar tanpa sebarang malefight ataupun sifat untuk menjatuhkan reputasi atau imej seseorang adalah bukan kenyataan fitnah. Rujuk pada kes kedua, di mana Datuk Sri Muhammad Salih Ismail melawan Nurul Izzah Anwar, di mana terdapat fair comment juga yang dilakukan oleh defendant. Ini membuktikan bahawa seksyen 8 dan seksyen 9 boleh diaplikasikan dalam kes fitnah. Seterusnya saya akan bentangkan mengenai penyelesaian masalah. Terdapat beberapa tindakan yang telah diambil untuk mengelak daripada berlakunya masalah fitnah. Contoh, penubuhan badan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, di mana badan ini merupakan salah satu badan untuk menyekat berita palsu daripada disebarkan. Selain itu, pihak Polis Diraja Malaysia juga memainkan peranan penting bagi menangani isu berkaitan penyebaran maklumat palsu. Selain itu, dengan adanya keadaan kesesaan, hal ini dapat mengelak daripada individu daripada terbabit dalam kes-kes yang berkaitan penyebaran fitnah ataupun berita palsu. Ini secara jelasnya dapat membantu kita supaya individu atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab daripada melakukan atau menyebarkan fitnah. Assalamualaikum, nama saya Aslan bin Hassan, nombor matrik 264554. Saya akan membentangkan aplikasi Akta Fitnah 1997 di Malaysia. Akta ini memperuntukkan beberapa pembelaan yang boleh digunakan bagi melepaskan diri dari dakwaan dan hukuman sekiranya didapati benar-benar tidak bersalah. Akta ini membenarkan pembelaan dibuat atas dasar komen yang benar, justifikasi, fitnah tanpa niat dan juga kebenaran yang diberikan. Pembelaan yang diberikan adalah untuk menunjukkan bahawa undang-undang di Malaysia tidak bersifat zalim dan mutlak. Plaintiff dan defendant diberikan hak untuk membela diri seperti yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, akta ini ialah salah satu medium yang menghadkan kebebasan bersuara di Malaysia. Jika tiada akta ini, masyarakat sewenang-wenangnya menyebarkan maklumat yang tidak sahih kepada mana pihak kerana tiada larangan dan menyebabkan pihak yang tidak bersalah akan menjadi mangsa. Akta ini tidak sepatutnya dijadikan sebagai bahan kontroversi dan dikatakan mampu menyekat kebebasan bersuara. Masyarakat di Malaysia hendaklah memandang dari sudut yang positif penubuhan akta ini. Akhir sekali, akta ini juga dikatakan telah melengkapi undang-undang berkaitan komunikasi. Akta ini bertindak sebagai panduan dan kawalan untuk mengawal aktiviti masyarakat dalam bidang komunikasi agar selari dengan undang-undang. Akta ini adalah sebagai medium kawalan kerana ia akan menghukum perbuatan fitnah dengan hukuman yang sepatutnya. Hukuman ini dapat menghindarkan masyarakat daripada terlibat dengan salah laku undang-undang. Oleh yang demikian, masyarakat sewajarnya menggunakan akta ini dengan sebaiknya supaya dapat mencapai objektif serta tujuan penubuhannya. Dapat dirumuskan bahawa Akta Fitnah 1997 ini adalah perisai untuk melindungi hak rakyat dalam menjaga nama baik dan reputasi seseorang individu.
Kemajuan teknologi pada zaman sekarang telah menjadikan sesuatu masalah itu sukar untuk dikawal dan diatasi. Perbuatan fitnah dalam kalangan masyarakat kita dan penyebaran berita palsu yang semakin menjadi-jadi mengakibatkan sesiapa yang difitnah akan mendapat komen yang negatif dan berunsur hinaan serta cacian. Fitnah ini dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab tanpa memikirkan implikasi terhadap dirinya dan juga orang yang difitnah. Hukuman seperti ganti rugi yang dikenakan ke atas individu yang didapati bersalah sekurang-kurangnya dapat menimbulkan perasaan takut dalam diri individu tersebut daripada melakukan perbuatan fitnah itu dan tidak akan mengulanginya. Penggunaan media sosial dalam kehidupan kita hendaklah berhati-hati dengan segala maklumat yang disebarkan. Kita juga perlu bersedia untuk menanggung risiko sekiranya apa yang kita sebarkan itu adalah palsu. Sehubungan itu adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk membanteras penularan berita palsu ini supaya dapat melahirkan masyarakat yang bebas daripada fitnah. Akhir sekali, kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab mestilah sentiasa mempunyai fikiran yang rasional sebelum melakukan sesuatu perkara dan memastikan kesahihan sesuatu berita atau info sebelum menyebarkannya. Kita juga tidak sewajarnya menyebarkan sesuatu berita, info atau fakta tanpa mengetahui status kesahihannya terlebih dahulu kepada masyarakat dengan niat untuk menyebarkan kebencian ke atas orang lain. Sekian, terima kasih.